Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi. Hari ini Abang Fizi ditemani oleh Cikgu Liana kita. Kita akan belajar tentang kesusasteraan Melayu. Komunikatif tingkatan 5 pada hari ini. Tentang hikayat Parang Puting. Cikgu Liana, silakan Cikgu Liana. Okay, baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran dengan latar. Okey, rasanya murid-murid semua dah tahu latar terbagi pada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Ingat ya, 3 latar ni sangat penting. Okey, latar masa, tempoh berlakunya sesuatu peristiwa yang digambarkan dalam cerita. Mesti ada peristiwa dalam masa tersebut. Ya. Latar tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Di tempat tersebut juga berlakunya peristiwa yang boleh kita nampak di situ. Okey, yang terakhir sekali latar masyarakat. Keadaan masyarakat di tempat cerita berlaku. Gambaran ini termasuklah agama, kepercayaan dan pekerjaan masyarakat di situ. Okey, jadi untuk memahami lagi ya mengenai latar-latar ni, kita pergi kepada contoh-contoh yang biasa ditanya dalam soalan. Contoh soalan yang biasa ditanyalah. Okey, kita pergi satu-satu dulu. Contoh latar masa. Okey, cikgu baca dulu. Mula cikgu baca. Nanti ketika seterusnya nanti kita minta bantuan. Sama ada Abang Fizi ataupun murid-murid yang baca. Boleh cikgu. Cikgu suruh ke cikgu? Kami okey. Baik cikgu, silakan. Seketika duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah hari siang. Maka dari pagi-pagi hari, maka budak miskin itu pergilah menuju kampung Syah Bandar. Setelah ia sampai ke rumah Syah Bandar itu, maka Syah Bandar itu pun keluarlah dari balai duduk menanti budak miskin itu. Seketika ia duduk itu, maka budak miskin itu pun tibalah. Ya, nampak ayat dia memang agak berbunga-bunga ya di situ. Ini adalah sebab dia hikayat. Ya, hikayat dia menggunakan bahasa Melayu lama. Baik, okey, jadi ini adalah soalan respon terhad yang mana diberi petikan. Petikan telah diberi. Okey. Minta maaf. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Berikan satu latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Okey, jadi berdasarkan soalan ini adalah soalan respon terhad. Okey, jadi murid-murid kena jawab berdasarkan petikan yang diberi sahaja. Okey. Jadi kalau lihat di sini, latar masa yang dapat kita lihat kat sini ialah pagi-pagi. Okey. Berserta contoh. Contoh ni murid kena sertakan peristiwa yang berlaku ketika waktu pagi tersebut. Ya. Jadi apa peristiwa dia? Budak miskin itu pergi menuju ke kampung Syah Bandar. Okey, kita tengok betul tak? Okey. Okey, betul. Jadi latar masa yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah pada waktu pagi. Contohnya, salin semula je daripada petikan. Murid-murid tak perlu gunakan ayat sendiri. Okey. Jadi kita pergi pada soalan yang kedua. Contoh ya untuk latar tempat. Sebelum murid-murid buat sendiri. Baik, cikgu. Okey, kita pergi. Jadi kita nak minta bantuanlah daripada murid-murid untuk baca boleh. Siapa suka rela nak baca soalan ni? Siapa nak baca? Okey, Rifa. Baik, kita mulakan dengan Rifa. Silakan Rifa. Sila baca petikan yang ditulis di situ. Setelah sudah maka anaknya pun naiklah ke atas belakang anak ular naganya itu, dan anak helang itu melayang di atas kepalanya, dan anak tikus itu mengiringkan dari belakangnya. Maka lalu berjalanlah ia menuju kampung Syah Bandar itu. Setelah sampai, dilihatnya orang di dalam kampung itu terlalu banyak duduk menanti hendak melihat ular naga itu. Maka budak miskin itu pun duduklah di atas anak ular naga itu bersama-sama dengan anak helang dan anak tikus itu. Maka Syah Bandar pun keluarlah dengan segala anak isterinya melihat kelakuan budak itu. Semuanya hairanlah akan perintahnya budak itu. Bagaimana dengan bacaan daripada kita punya sahabat kita ni, Rifa, cikgu? Okey, terima kasih Rifa kerana bacakan petikan untuk cikgu. Okey, jadi terlihat pada soalannya, berikan satu latar tempat berserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Okey, jadi kita tengok ya. Dia minta satu. Sebenarnya sini ada banyak. Okey, kita tengok apa cadangan jawapan yang diberi.
Latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah belakang anak ular naga. Contoh dalam petikan, cikgu kata salin je dalam petikan, maka anaknya pun naiklah ke atas belakang anak ular naganya itu dan anak helang itu melayanglah di atas kepalanya dan anak tikus itu mengiringkan dari belakangnya. Okey, itulah satu contoh latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa ini. Okey, selain daripada belakang anak ular naga, ada lagi sebenarnya tempat ya yang menunjukkan peristiwa dalam petikan ini. Okey, Abang Fizi nak cuba mana lagi? Peristiwa cikgu ya. Tempat yang ada peristiwa. Jadi maka Menuju ke kampung Shah Bandar cikgu. okey. Siapa yang menuju ke kampung Shah Bandar? Budak miskin, anak ular naga dan kawan-kawannya anak helang dan anak tikus. Okey, ada lagi dalam kampung. Ini tempat dia dalam kampung. Di mana orang kampung duduk menantikan budak miskin itu datang bersama rakan-rakannya. Okey, kita pergi pada latar yang seterusnya iaitu latar masyarakat. Jadi kita nak minta bantuan jugalah siapa nak baca daripada ni? murid-murid yang berada dalam Google Meet. Okey, siapa sukarela nak baca? Silakan. Adik-adikku, siapa nak baca ni? Okey, abang pilihlah Indra Putra. Baik, Indra Putra. Boleh ke baca? Okey, Alif. Silakan Alif. Baik. Setelah Raja Naga itu mendengar kata anak miskin itu, maka datanglah belas dalam hatinya akan budak itu. Seraya katanya, baiklah, kerana engkau sudah kuambil jadi cucu kepada aku, dan jikalau lain daripada engkau, tidaklah aku berikan cincinku ini. Adapun akan gunanya cincin ini, terlalulah amat kesaktiannya. Jikalau ada 1000 orang sekalipun, cucuku hendak beri makan dengan seketika itu. Juga keluarlah hidangan yang itu dengan berbagai-bagai rupanya. Itu dia. Okey, terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Okey, jadi soalannya berikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Ingat ya murid-murid. Jadi murid-murid kena analisis masyarakat yang terdapat dalam petikan yang diberi. Okey, jadi berdasarkan petikan ini, okey, murid-murid dapat teka tak? Apa masyarakat yang terdapat dalam petikan ini? Kita tengok kepada cadangan jawapan dia. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah masyarakat yang mengutamakan kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan. Okey, kenapa ada kasih sayang? Kita tengok pada contoh yang diberi. Ya, setelah raja itu mendengar kata anak miskin itu, maka datanglah belas dalam hatinya. Dan dia berkata, baiklah, kerana engkau sudah kuambil menjadi cucuku, dan jika lain daripada engkau, tiadalah aku berikan cincinku ini. Jadi maksudnya Raja Naga ini memberikan cincin hikmah yang miliknya kepada budak miskin itu dengan rela hati. Jadi dia mengutamakan kasih sayang, kekeluargaan dalam kehidupan. Jadi kita pergi kepada uji minda. Kita nak lihat sama ada murid-murid di studio dan di rumah faham tak mengenai latar yang kita telah pelajari pada sebentar tadi. Boleh kita mulakan Abang Fizi? Boleh cikgu, silakan cikgu. Okey. Untuk soalan latihan pengukuhan 1. Okey. Jadi siapa? Siapa nak jawab ni? Siapa jawab? Okey, Baik. Darwish. Darwish, silakan Darwish. Darwish, silakan baca petikan, baca soalan dan berikan jawapan. Seketika ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Maka kata budak itu, hai nenekku, hamba ini hendak bermain-main barang semalam di sini. Maka sahut orang tua itu, baiklah tuan, mana suka tuan dan hamba pun tinggal seorang diri hamba di dalam hutan ini. Berikan satu latar masa beserta contoh
yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut? Okey, jawapan dia 1. Latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut ialah pada waktu malam. Contohnya, seketika ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Kita simak betul tak jawapan yang diberikan. Baik, ayo kita Dari saksikan. Syukri. Okey, ya, tepat sekali. Cikgu, berapa bintang nak bagi dekat Darwish ni, cikgu? Kita bagi 1 bintang untuk 1 Darwish. bintang. Okey. Jadi betul ya, tepat sekali jawapan Darwish. Latar masa yang terdapat dalam petikan prosa adalah waktu malam. Mana buktinya? Salin balik daripada petikan, setelah ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Okey, kita pergi kepada uji minda yang kedua. Baik. Okey, siapa yang nak baca? Siapa yang nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Baik, Indra Putra. Bagus murid-murid ya. Silakan Indra Putra. Maka temannya Syah Bandar itu pun berjalan dari situ pergi kepada rumah budak miskin itu. Setelah sampai maka dilihatnya ramai budak-budak duduk bermain-main dengan anak miskin itu. Maka ia pun terlalu hairan melihat kelakuan budak itu serta tercengang-cengang melihat anak ular naga itu. Okey, soalan ni, berikan satu latar tempat beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Silakan dengan jawapannya. Okey, silakan. Jawapan dia, salah satu latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah rumah budak miskin. Contohnya, maka temannya Syah Bandar itu pun berjalan dari situ pergi kepada rumah budak miskin itu. Bagaimana dengan jawapan Indra, cikgu? Kita semak jawapan Indra tadi. Baik. Latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah rumah budak miskin. Ya, tepat sekali. Ya, contoh yang diberi pun tepat. Okey, kita beri 1 bintang untuk Indra Putra. Baik, 1 bintang untuk Indra Putra. Kawan-kawan tepuklah sikit kawan-kawan. Ya. Baik. Kita pergi kepada soalan pengukuhan yang ketiga. Uji minda yang ketiga dalam latar masyarakat. Ini soalan ni sikit ni. Yang agak sukar sedikit latar masyarakat. Okey, siapa? Sukarela nak baca? Okey, Rifa nak jawab soalan Rifa. 3. Silakan Rifa. Petikannya. Setelah orang tua itu mendengar kata budak itu, maka ia pun berfikir di dalam hatinya, jikalau demikian, budak ini bukannya anak orang yang tiada berketahuan. Kalau dewa-dewa kayangan gerangan turun bermain-main ke dunia, siapa tahu? Jikalau anak orang tiada berketahuan, masakan boleh ia sampai kemari ini? Soalannya, berikan satu latar masyarakat beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Baik, jawapannya. Silakan Rifa. Jawapannya, latar masyarakat yang terdapat dalam prosa tradisional di atas adalah masyarakat yang percaya kepada konsep dewa dan dewi. Contohnya, setelah orang tua itu mendengar kata budak itu, maka ia pun berfikir dalam hatinya, jikalau demikian, budak ini anak orang yang tiada berketahuan. Kalau dewa-dewa kayangan gerangan turun bermain-main ke dunia, siapa tahu? Okey, jadi kita cuba semak jawapan Rifaq tadi. Bagaimana, cikgu? Murid-murid di rumah dah cuba jawab? Okey, kita tengok jawapan. Sama tidak dengan jawapan yang cikgu ada ni? Okey, ya, tepat sekali. Masyarakat yang percaya kepada konsep dewa, dewi. Kerana orang tua itu menganggap budak miskin itu adalah keturunan dewa dewi. Sebab orang biasa tidak mungkin sampai ke dalam hutan yang sangat dalam. Ya, cikgu. Okey. Jadi berapa bintang untuk Rifa, cikgu? Kita bagi 1 bintang untuk Rifaq. 1 bintang untuk Rifa. Tepuk kawan-kawan. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM.